Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kita minggu ini. Sekali lagi subjek pendidikan kesihatan. Okey, pendidikan kesihatan untuk kamu tahun 3 2021. Okey, seperti mana yang kita dah mulakan pada minggu lepas, kita sudah pun melihat kepada unit 11. Tajuk jaga diri, sihat emosi. Okey, seperti mana yang kamu katakan, yang mana buku teks kamu tak sama. Jadi saya dah rujuk kepada guru buku teks. Dia mengatakan yang saya sedang download ni, yang saya tunjuk kat kamu ni adalah sama dengan buku teks kamu. Kalau masih tak sama, nanti kamu boleh maklumkan pada saya sama ada masih tak sama ataupun macam mana. Setakat ini saya diberitahu oleh guru buku teks, tajuk buku teks kamu darjah 3 yang sama macam sekarang saya tunjuk kat kamu ni lah. Yang kamu nampak dekat skrin ni adalah buku teks tahun 3 PJK. Saya tak pasti sama ada lain atau tidak dengan kamu punya, sebab sekarang saya cuma ada yang digital saja. Saya tak ada buku teks yang fizikal. Belum masa buka sekolah itu tak dapat lagi buku teks. Jadi setakat ni saya akan teruskan pembelajaran dengan tajuk yang saya download ni. Saya rasa kalau melihatkan daripada muka depan buku teks ni sama macam yang kamu dapat. Saya tak pasti isi dia lain atau tidak. Seperti yang kamu cakap tu, kamu kata isi dia macam lain gambar lain. Saya tak pasti. Tapi saya rasa isi dia lebih kurang sama saja. Jadi tak ada masalah lah kalau kita nak teruskan pembelajaran ni. Okey, sekali lagi sama saja 3 Biruni dan 3 Jazari. Unit yang sama, unit 11. Mungkin 3 Jazari dah belajar dah hari tu. Tapi tak apa, sekali lagi saya ulang untuk minggu ni. Sekali dengan 3 Jazari. Unit 11, jaga diri, sihat emosi. Okey, kalau kamu lihat pada muka surat 65, kamu lihat gambar Nana dan rakan-rakan sedang mencari maklumat berkaitan Peers di perpustakaan awam. Apa diakah Peers? P-E-E-R-S ni? Apakah Peers? Jadi kalau kamu lihat, Peers adalah pendidikan reproduktif dan sosial. Peers, P-E-E-R-S. Terdiri daripada 7 aspek, iaitu kesihatan diri dan reproduktif, penyalahgunaan bahan, pengurusan mental dan emosi, kekeluargaan, perhubungan, pencegahan penyakit dan keselamatan. Inilah maksud Peers. Peers ni kira akronim lah. Akronim maksudnya pendekkan, kependekan daripada pendidikan reproduktif dan sosial, dipendekkan akronim jadi Peers. Okey, seterusnya muka surat 66 kenali diri. Okey, kenali diri. Kalau kita baca kepada muka surat ini, dia tulis kita mempunyai bibir, payudara, punggung, dubur dan genital, iaitu zakar atau faraj. Ini adalah vocab yang kamu kena belajar lah untuk unit pendidikan kesihatan ni. Bibir mungkin kamu dah biasa, dekat mulut kamu. Okey, kemudian
payudara dekat dada kamu. Kan ada gambar kat situ, kamu tengok gambar tu. Kemudian punggung, yang ni pun mungkin kamu dah biasa. Dubur ni belakang lah. Kemudian genital ni kemaluan kamu, ya. Kalau ni dia tulis zakar untuk lelaki. Kemudian faraj, yang ni untuk yang perempuan lah. Okey. Semua ini dikenali sebagai anggota seksual. Kenapa kita kena tahu benda-benda ni? Kenapa kita dah lah darjah 3? Kenapa pula kena belajar benda-benda ni? Adakah benda-benda ni kan biasanya benda yang sensitif, benda yang tak elok nak dibicarakan secara terbuka. Ya, memang sensitif, tapi sensitif kita kena ambil tahu, sebab benda-benda ini adalah benda-benda yang kamu kena lindungi. Okey. Tengok dia tajuk, lindungi anggota seksual. Maknanya benda ini bukan suka hati saja kena lindungi. Katakan tidak jika ada yang hendak. Yang pertama, dia nak menyentuh. Dia nak sentuh bibir kamu. Tak boleh lah. Okey. Kemudian dia nak melihat. Kemudian merakam atau memfoto. Ambil gambar lah. Dan yang last sekali, memaksa menyentuh. Dia nak pegang. Tak kisahlah sama ada orang yang pegang tu kamu kenal. Ibu bapa, saudara mara, datuk nenek, kawan-kawan, guru-guru dan siapa saja yang mungkin kamu percaya, tapi tetap tak boleh. Kamu percaya dia, kamu kenal dia, tapi kamu tak boleh sewenang-wenangnya bagi pegang. Sebab ini bukan sahaja untuk keselamatan diri, tapi adalah kerana benda-benda macam ni boleh mengakibatkan jenayah. Tahu kan jenayah? Jenayah adalah benda yang kesalahan berat lah. Boleh masuk penjara, boleh kena rotan, kena sebat, boleh hukuman-hukuman lagi berat. Dan dalam agama sendiri juga kena menjaga batas-batas pergaulan benda-benda ini, untuk mengelakkan daripada kes-kes tu lah. Kena rogol, kes-kes luar nikah, penzinaan, semua tu lah. Sebab tu kita kena belajar. Kamu walaupun darjah 3, kamu kena tahu, ambil tahu. Takut orang datang rumah kamu, datang beraya, suka hati saja dia pegang-pegang. Jadi kamu kena tahulah, ini saya punya punggung, kenapa pakcik pegang? Adakah kerana dia pakcik dia boleh pegang? Tak boleh. Adakah dia kerana dia nenek dia kena pegang? Tak boleh. Kita sendiri kena tahulah. Kita tahu macam mana orang yang pegang kita atas rasa benda yang tak elok dengan benda yang biasa. Contohnya bersalaman. Bersalaman baik, kan? Tapi kita tahu salam ni salam yang macam mana. Adakah salam ni salam yang tidak elok ataupun salam yang elok? Kita tahu macam mana hubungan kita dengan kawan-kawan kita, kan? Bergurau macam mana? Ada yang bergurau macam tak elok. Kita tahulah. So, tak kisahlah sama ada mereka bergurau atau tidak. Seelok-eloknya kita elakkan. Jadi ni kena belajar, pendidikan kesihatan anggota seksual. Jadi bila orang tanya apa anggota seksual, inilah dia. Kamu ulanglah balik bendanya. Bibir, payudara, punggung, dubur, genital. Itulah benda-bendanya. Anggota seksual. Maknanya anggota-anggota ni sensitif dan tak boleh sesuka hati. Hanya tuan punya badan saja yang boleh pegang diri dia. Kita nak pegang adik kita pun tak boleh lah. Walaupun mak kita sebenarnya suruh cucikan, kan? Cuci lepas daripada buang air ke. Sepatutnya tak boleh lah. Tapi, yelah kalau baby kan. Itu mungkinlah adalah dia punya, orang kata, macam nak cakap, kira boleh lah nak cuci. Kan? Baby macam mana? Tapi kalau dah besar, tak boleh lah. Kita dah darjah 3, tak boleh. Cuci sendiri. Sabun sendiri. Okey.
Ulang balik. Macam mana tadi? Lindungi anggota seksual. Katakan tidak jika ada orang datang kat kamu, dia kata nak pegang. Dia kata dia nak tengok, nak ambil gambar dan nak sentuh. Jangan bagi Okey. Tamat muka surat mana ni? 66. Okey. Senang saja. Okey, seterusnya ke muka surat yang 67. Selamatkan maruah. Okey. Ibu dan bapa Amira sentiasa berpesan supaya Amira menjaga kehormatan anggota seksualnya. Okey. Siapa Amira ni? Amira ni adalah contoh budak yang mungkin darjah 3. So, cara Amira menjaga kehormatan anggota seksual bagaimana? Okey, seperti mana kat dalam buku teks ni, disarankan yang pertama memakai pakaian yang sopan. Dah tentulah. Pakaian sopan ni adalah satu cara yang orang kata paling efektif untuk mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak baik berlaku lah. Sebab dia ada kaitan dengan nafsu nafsu manusia. Tengok benda-benda yang tengok baju seksi ni, dia mulalah jadi tak betul. Jadi pakaian yang sopan ni mengelakkan daripada kamu menjadi sasaran lah. Pakaian sopan yang menutup aurat, yang penuh, yang tak ada dedah sana sini pakai tudung, pakai telekung, kan, pakai jubah. Kita contohlah, kita tengok artis tu kan, dengan bandingkan kamu tengok orang lepas sembahyang, kamu dapat rasa kan macam mana yang lebih orang rasa lebih selamat. Mestilah orang lepas sembahyang kan. Ini baru balik daripada parti, kamu tengok so benda ni yang pertama, seperti yang disarankan, memakai pakaian yang sopan. Okey, itu cara yang pertama, cara Amira menjaga kehormatan. Kemudian yang kedua, menutup pintu bilik ketika menyalin pakaian. Okey, yang ni tak kira lah di mana saja yang kamu nak salin pakaian, sama ada di rumah ataupun di tempat lain, contohnya di sekolah ke, lepas PJ, ataupun lepas majlis apa-apa, ataupun di tempat lain, di pejabat, ataupun di kilang, di mana lagi, tak kisahlah, di luar ke, di dalam rumah ke, tutup pintu bilik. Jangan kamu andaikan kamu kat rumah, tak payah tutup pintu bilik lah, kat rumah je pun kena tutup juga. Walaupun orang pun tak ada, tutup je lah. Bukan ada masalah pun kan. Orang tak ada, tutup je. Senang cerita. Okey. Kita tak nak yang benda-benda yang tak elok berlaku. Tahu-tahu ada orang ngintai, ada orang sekodeng kan. Jiran ke, orang luar datang ke. Zaman sekarang ni lagilah kan. Banyak Food Panda, Grab, dengan kurier JNT apa semua datang hari-hari. Tengok kamu tukar baju, dah satu hal. Pasal lah kan. Walaupun kamu belajar 3, yang main orang yang budak kecil pun dia tak kira lah. Dia tengok kamu tak pakai baju, mula dia nak buat benda tak elok. Jadi tutup pintu bilik, kunci lah, apa masalahnya kan. Tutup saja. Okey, seterusnya yang ketiga, mengelak melalui tempat sunyi seorang diri. Confirm lah seorang diri pula tu. Sedangkan kalau kita berdua bertiga pun tak berapa nak selamat kan, lalu tempat sunyi. Ini kan pula seorang diri. Tak kisahlah siang ke malam ke, tak payah lalu situ. Lalulah tempat yang ramai orang. Ambil jalan jauh sikit. Jangan ambil jalan-jalan yang macam ni. Yang menjadi persoalannya, kenapa kamu seorang diri? Kan? Mana temannya? Mana kawan? Itu persoalan juga tu. Kenapa kamu seorang diri? Yang pertama, dengan kamu ni darjah 3,
mesti ada ibu bapa penjaga ya. Cari orang yang lebih dewasa bersama dengan kamu. Ni pula lalu-lalu lorong mana entah. Lalu belakang-belakang kedai, tak payahlah ya. Itu kamu tahulah macam-macam. Paling-paling pun ada anjing kan. Dia kejarnya kamu macam mana. Tak payah lalu tempat-tempat ni. Tak kira lah siang ke, malam ke, tengah hari ke. Ambil jalan jauh. Biar penat daripada merana nanti, menangis. Biar jauh, biar penat, biar berpeluh. Cari saja tempat yang crowded. Tahu crowded? Penuh lah, ada orang. Ramai. Selamat sikit. Okay. Okay, itu 3 cara Amira lah. Cara kamu mungkin ada banyak lagi. Apa nak jaga kehormatan? Banyak lagi cara, bukan setakat 3 ni je. Ini yang dicadangkan. Cadangan lain macam-macam. Kamu boleh fikir sendirilah macam nak jaga kehormatan diri. Kan, benda ni kena fikir. Pakai akal fikiran kamu. Macam mana nak selamat. Seterusnya, kesan jika Amira tidak menjaga kehormatan anggota seksual. Okey. Yang ni apa kesan kalau kita tak jaga kehormatan? Yang pertama, mendapat malu dan emosi terganggu. Kenapa malu? Malulah. Bila kamu kena rogol, orang mengata, orang membawang, cakap kamu apalah. So, kita malulah. Dan emosi terganggu, dah tentulah. Emosi dah terganggu, kerja pun tak buat, mental pun dah tak betul, hilang akal, jadi gila, kan? Bahaya, stres. Seterusnya yang kedua, tidak disukai rakan. Ini biasalah. Tak disukai rakan. Walaupun apa salah kita. Kita dah lah kena rogol dengan orang. Orang tak suka kita pula. Apa yang tak adil? Dunia ni tak adil. Tapi itulah dia, kesannya. Ini realiti duniawi sekarang. Kita yang tak buat, kita yang kena. Tanggung aja lah. Jadi, kamu elakkan benda-benda ni. Dan yang ketiga, maruah keluarga tercalar. Ini pun sama lah. Senang cerita 3-3 ni, kita yang menanggungnya. Dengan emosi terganggu, dengan tak disukai rakan, dengan maruah keluarga tercalar, kita je semua kena. Orang lain yang marah kita. Jadi itulah apa nak buat kan. Inilah akibat. Sebab itulah kamu kena jaga anggota seksual kamu. Tak kira bukan setakat perempuan, laki pun sama. Laki pun sama. Jangan kata perempuan saja. Nak kira cerita seksi je perempuan. Tak juga, lelaki pun sama. Tak kira, dua-dua gender, dua-dua jantina kena jaga anggota masing-masing. Yang lelaki nak elakkan kita buat kat orang, kan? Yang perempuan nak elak orang buat kat kita, itu saja. Kan? Yang lelaki pun mungkin juga. Zaman sekarang ni tak kira dah. Engkau lelaki pun, kalau engkau pakai seluar pendek nampak peha. Kalau yang lelaki ni yang gatal ni, dia tengok peha engkau pun jalan. Kan? Zaman sekarang ni penuh dengan sajat je. Kan? Inilah realiti zaman sekarang. Cabaran dunia zaman sekarang. Akhlak yang macam ni. Dunia dah open dah. Kan? Dah macam kembali zaman jahiliah. Tak kira lelaki perempuan. Zaman Nabi Lut. So tak kira lelaki perempuan, jagalah anggota seksual masing-masing. Yang perempuan ialah, orang kata perempuan ni kaum yang lemah. Kena rogol apa. Jadi kamu kena lah ikut apa yang disarankan tadi. Yang lelaki pula, kamu ni orang kata ada tenaga yang kuat. Kamu yang buat dekat perempuan. Jadi emosi kamu lah kena kawal. Nafsu kamu. Kan? Elakkan. Yang lelaki dan yang perempuan. So, tamat untuk ni muka surat 67. Okey. Tajuk selamatkan maruah. Okey, untuk yang seterusnya, tajuk bertindak cepat.
Okey. Yang ni pun cikgu dah sentuh minggu lepas dekat kelas 3 biru ni, iaitu bertindak cepat. Ibu Justin selalu berpesan supaya tidak membiarkan orang lain menyentuh anggota seksualnya. Laporkan kepada orang dewasa yang dipercayai jika berlaku sentuhan tidak selamat. Okey. Tengok gambar muka surat ni. Siapakah orang dewasa yang kamu percaya? Okey, gambar pertama ni menyentuh bahagian genital kamu. Maknanya ada orang pegang kemaluan kamu. Pegang zakar ataupun faraj. So bertindak cepat, jangan biar je. Yang kedua, menyelak baju kamu. Tahu menyelak? Maknanya nak try buka baju kamu. Menyelak. Kemudian meraba dada kamu. Tahu meraba? Meraba ni macam gosok-gosok. Gosok-gosok badan kamu. Yang ni meraba dada kamu. Kemudian menepuk punggung kamu. Okey. Mungkin ni gurau, tapi gurau pun benda ni tak boleh. Benda ni tak boleh. So kalau ada benda-benda ni berlaku kepada kamu, tak kira orang tu kamu kenal, bertindak segera dengan melaporkan kepada guru, ibu bapa atau polis. Yang dia tulis kat sini ibu bapa, guru, polis. Kalau kat sekolah guru lah. Kan nampak kawan kelas kamu tampar punggung, beritahu guru. Contohnya jumpa cikgu ni, Ustaz Anip, ni ada kawan tampar punggung saya. Beritahu. Ataupun ibu bapa. Ibu bapa ni kat rumah lah. Abang ke adik ke, ataupun mak sendiri, ayah sendiri, beritahu. Kemudian yang paling bagus polis. Ini yang paling bagus lah. Beritahu kat polis. Ada pakcik ni pegang saya lah. Okey. Apakah yang mungkin berlaku jika kita tidak berkata tidak kepada sentuhan tidak selamat? Soalan yang pening. Apakah yang berlaku jika kita tidak berkata tidak kepada sentuhan tidak selamat? Maknanya benda-benda ni akan berlaku lah. Kita akan menjadi mangsa gangguan seksual. Jadi mangsa rogol dan juga jenayah-jenayah seterusnya. Okey. Jadi ini saja untuk minggu ini. Tajuk bertindak cepat. Okey, settle lah untuk minggu ni. Tajuk jaga diri sihat emosi. Iaitu yang pertama, kenali anggota seksual kita dan kenapa kita kena lindungi anggota. Kemudian kita cara-cara menjaga kehormatan anggota seksual. Kemudian kesan jika kita tidak menjaga anggota seksual. Dan akhir sekali, apa yang kamu kena buat jika benda-benda yang tak diingini ini berlaku. Iaitu laporkan kepada guru, ibu bapa ataupun polis. Jadi tamatlah sudah untuk minggu ini. Kita akan sambung lagi minggu depan. Sekian saja daripada saya. Saya harap kamu faham. Dan saya harap kamu semak balik betul ke buku teks yang saya ajar ni. Sebab saya diberitahu oleh cikgu buku teks, inilah dia yang kamu belajar. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.